Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini dan meneruskan kuliah kita yang berkaitan dengan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lepas kita telah membaca beberapa perkara yang mana isi kandungnya seperti mana yang dibaca tadi ayat Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah dia. Mana apa yang Nabi perintah suruh kita laksanakan, maka kita terima. Kita terima dan kita laksana. Apa yang dilarang oleh Rasul bagi kamu, maka tinggalkanlah. Maka menjadi kewajipan bagi seseorang Muslim ialah mentaati perintah Allah dan juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan salah satu daripada bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Ini perintah Allah dan perintah Rasul, itulah perintah yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Kerana iman kita mengajar kepada kita bahawa Allah pemilik alam ini yang menjadikan manusia, jin dan segala yang ada di dalam ini. Allah itu juga telah menentukan peraturan bagi alam ini. Kenapa Allah nak tentukan peraturan ini? Supaya kita sebagai manusia ada panduan nak hidup di atas muka bumi ini supaya mendapat kebaikan, kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Maka dilantiknya Rasul untuk menyampaikan peraturan-peraturan Allah itu. Diturunkannya Al-Quran untuk menjadi panduan sepanjang zaman bagi manusia. Maka kewajipan kita sebagai seorang Muslim ialah kita menjadikan panduan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Nescaya kehidupan kita ini akan mendapat kejayaan. Baik, seterusnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebahagian makhluk atas sebahagian makhluk yang lain. Makna dalam alam ini tuan-tuan ada perkara-perkara yang Allah lebihkan. Contohnya dari kalangan Allah beri kelebihan kepada penduduk langit, iaitu didiami oleh malaikat. Ada pula malaikat ini pula berbagai-bagai. Ada malaikat-malaikat yang dilebihkan daripada yang lain. Ada yang dekat dengan arash, ada yang menanggung kursi dan sebagainya. Makna di kalangan malaikat ini pun ada yang lebih diistimewakan. Begitu juga Allah menciptakan syurga. Daripada syurga yang banyak itu Allah melebihkan syurga Firdaus. Kerana apa? Kerana dia dekat dengan arash. Begitulah seterusnya. Ada perkara-perkara yang Allah lebihkan. Seperti tadi, di kalangan malaikat Allah lebihkan Jibril. Allah lebihkan Jibril, Mikail dan juga Israfil. Itu antara 3 malaikat yang jadi pilihan yang istimewa kerana Jibril ini pembawa wahyu. Pembawa wahyu. Dengan adanya wahyu ini daripada Allah,
dapat menghidupkan hati dan ruh manusia. Manakala malaikat Mikail pula mengatur hujan dengan hujan itu Allah menghidupkan bumi dan segala sesuatu yang hidup dengan air tadi. Manusia itu hatinya hidup dengan wahyu. Adapun tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini hidupnya dengan air hujan. Air hujan ni, turun hujan tidak turun hujan ni kerja malaikat Mikail. Adapun malaikat Israfil kerjanya ialah meniup sangkakala. Meniup sangkakala sehingga kiamat, berlaku kiamat, kemudian tiup lagi sangkakala kedua untuk menghidupkan semula manusia daripada kubur dengan izin Allah. Baik. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memilih dari kalangan anak-anak Adam ini, Allah memilih 114,000 orang menjadi nabi. 114,000 lah. Ke 124. 124,000. 124,000 menjadi nabi. Dari kalangan nabi-nabi yang ramai ini, Allah pilih lagi yang istimewa 313 orang rasul. Daripada 313 orang rasul ini, ada lagi manusia yang Allah pilih istimewa, iaitu 5 orang rasul yang diberi gelaran ulul azmi. Ulul azmi. Baik. Dari kalangan rasul yang ulul azmi ini, Allah pilih lagi rasul yang hebat, rasul yang diberi keistimewaan, iaitu Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuncak bagi segala keistimewaan di alam ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah memilih daripada kalangan para rasul. Begitu juga Allah memilih dari kalangan para nabi ini, para sahabat sahabat Nabi ini yang ramai itu, Allah pilih di kalangan mereka ini as-sabiqun al-awwalun, iaitu mereka-mereka yang beriman kepada Nabi ketika awal-awal Islam. Mereka mendapat kelebihan. Allah muliakan mereka. Daripada ramai-ramai mereka ni, as-sabiqun al-awwalun ini, Allah melebihkan ahli Badar dan seterusnya, orang yang mengikuti Baitur Ridwan, iaitu perjanjian di Baitur Ridwan. Baik. Begitulah Allah melebihkan agama ini. Semua tu nak bawa kepada kita cerita, begitulah Allah telah melebihkan agama ini. Allah telah mengistimewakan agama Islam ini. Allah telah memberi kesempurnaan, keistimewaan kepada syariat Islam ini. Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk mengikuti keistimewaan syariat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rugilah kita, Allah telah beri kita keistimewaan agama yang hebat ini, panduan yang hebat ini, tiba-tiba kita tidak mahu mengikut panduan tersebut. Tuan-tuan, para muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita fikir sejenak. Allah yang menciptakan alam ini, bila Allah menetapkan peraturan ini, apakah peraturan itu hanya untuk orang-orang Islam saja? Untuk kebaikan orang-orang Islam saja? Sudah tentu tidak. Pasti Allah yang maha berkuasa, yang maha bijaksana ini, apabila menetapkan sesuatu peraturan, sudah tentulah peraturan itu baik untuk segala makhluknya. Contohnya, ada perkara-perkara yang Allah larang. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya berzina. Bila Allah larang berzina ini, adakah berzina ini hanya tidak elok untuk orang Islam saja? Tidak. Dia tidak elok untuk semua jenis manusia, dia dari negeri mana sekalipun, bangsa mana sekalipun. Begitu juga bila Allah haramkan mencuri, adakah mencuri ini hanya tidak baik untuk orang Muslim saja? Tak. Semua orang, semua bangsa, daripada negara mana sekalipun, mencuri itu memang tidak baik. Memberi rasuah kepada hakim-hakim dilarang dalam Islam. Itu tidak baik untuk orang Islam saja kah? Tidak. Untuk semua jenis manusia.
Semua kalangan manusia ini, apa yang Allah larang pasti tidak baik bagi semua jenis manusia. Itu kena ingat. Pasal apa? Pasal apa dia tak baik untuk semua manusia? Kerana yang menurunkan hukum itu ialah Allah yang menciptakan segala manusia ini. Daripada situ, kita dapat faham bahawa syariat Allah ini bukan sekadar sesuai dengan orang Islam sahaja. Bahkan syariat Islam ini memberi kebaikan bagi sekalian alam ini dan sekalian manusia, sama ada yang beragama Islam ataupun yang tidak beragama Islam. Namun di sana ada perkara-perkara yang diwajibkan kepada orang Islam saja, tapi tidak diwajibkan kepada orang yang bukan Islam. Contohnya semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ini hanya diwajibkan kepada orang Islam saja, tak diwajibkan kepada orang yang bukan Islam. Begitu juga di sana ada perkara-perkara yang dilarang kepada orang Islam melakukannya, tetapi tidak dilarang, tetapi dibenarkan. Bukan makna benda itu tak berdosa, tetapi dibenarkan kepada yang bukan beragama Islam dengan syarat agama mereka membenarkan perkara itu. Contohnya Islam melarang orang Islam meminum arak, kan? Tapi ataupun Islam melarang umatnya memakan babi, daging khinzir. Tapi boleh tak orang yang bukan beragama Islam nak makan babi khinzir ini, daging khinzir ini, boleh ke tak boleh? Kita tanya pula agama dia. Agama kamu membenarkan ke? Agama kamu kalau membenarkan, maka bolehlah kamu makan. Itu benda yang, ada benda yang diharamkan kepada orang Islam tetapi diperbolehkan. Diperbolehkan bagi orang yang bukan Islam. Tapi ada pun larangan-larangan ni yang secara umum ini, tuan-tuan. Larangan-larangan umum ini, syariat-syariat yang umum ini, larangan itu memang larangan yang pasti membawa keburukan sekiranya manusia melakukannya. Larangan tersebut, sama ada dia orang Islam ataupun orang bukan Islam. Jadi kerja kita ialah kita menanam keyakinan dalam diri kita, segala permasalahan dalam hidup ini, segala kekusutan yang kita alami ini, tidak ada jalan dan tidak ada jalan keluar penyelesaiannya melainkan kita kembali kepada Islam. Kita kembali kepada panduan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kata syariat Islam ini sesuai untuk semua manusia, tidak kira bangsa, tidak kira daripada mana dia lahir, negara Jepun ke, negara Australia ke, Malaysia ke, India ke, China ke, sesuai belaka. Pasal syariat itu daripada Allah. Maka tak betul kalau kita kata tidak boleh kita laksanakan syariat Islam ini kerana kita hidup dalam masyarakat majmuk. Tak sesuai. Tak betul kita kata macam tu. Pasal tadi kita telah tunjukkan, ada pun syariat yang berdasarkan larangan, ini diharamkan, dilarang, maka larangan itu baik untuk semua orang. Maknanya, kalau setiap manusia itu menjaga diri, tidak mencuri, tidak memberi rasuah, tidak membunuh, tidak mengumpat, itu baik untuk semua bangsa dan semua agama. Tidak kira bangsa apa sekalipun. Maka itulah yang kita ajak pada manusia supaya ikut panduan Islam ini. Kerana orang lain kalau buat peraturan, maka sudah tentu peraturan itu kadang-kala ada kepentingan bagi orang yang membuat peraturan itu. Tapi kalau Allah yang membuat peraturan, maka Allah tidak ada kepentingan melainkan untuk memberi panduan kejayaan kepada sekalian manusia, supaya berjaya di atas muka bumi ini. Baik, seterusnya tuan-tuan. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan negeri-negeri yang banyak ini, ada negeri-negeri yang terhormat dan aman. Yang ini tidak dibenarkan melakukan pertumpahan darah, penebangan pokok-pokok, memburu binatang buruan dan sebagainya.
iaitu tempat yang dipanggil Makkah dan juga Madinah. Makkah ini. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Ini negeri mana? Negeri Makkah. Daripada negeri-negeri yang banyak ini, Allah memberi kelebihan kepada Makkah ini. Begitu juga daripada banyak-banyak benda ini di alam ini, tak ada tempat di atas permukaan bumi ini yang disyariatkan kita untuk mencium melainkan Hajarul Aswad dan Rukun Yamani. Itu je lah mencium. Begitu juga diberi kelebihan kepada Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram ini 100,000 kali ganda, dan solat di Masjidil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan 1000 kali solat di tempat lain. Ini semua kelebihan-kelebihan yang Allah. Jadi bila kelebihan-kelebihan yang Allah beri ini, kerja kita apa? Kita pergi ke tempat itu. Satu, kita tengok orang-orang Islam sanggup bersusah payah, sanggup menggadaikan, menghabiskan duit beribu-ribu kerana nak mencari kelebihan-kelebihan tersebut. Kelebihan apa ni? Kelebihan tempat, iaitu Makkah. Kelebihan Masjidil Haram, kelebihan sembahyang di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kita cari kelebihan itu, kita bersungguh-sungguh untuk sampai ke tempat kelebihan itu. Persoalannya, kenapa kita tidak mahu bersungguh-sungguh mempraktikkan syariat Islam yang merupakan kelebihan, keistimewaan yang Allah tetapkan untuk kita umat akhir zaman ini. Kenapa kita tidak mahu bersungguh-sungguh? Maka kita cari semua kelebihan itu, kita garap semua kelebihan itu di dalam kehidupan kita supaya kita mendapat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga daripada banyak-banyak hari ini, daripada banyak-banyak hari yang Allah ciptakan, maka Allah muliakan hari Arafah. Daripada banyak-banyak hari ini tuan-tuan, hari yang paling istimewa ialah hari Arafah, ataupun dipanggil hari Nahar, hari kita sembelih binatang korban. Daripada banyak-banyak bulan, Allah mengutamakan 10 hari daripada bulan Zulhijjah. 10 hari daripada bulan Zulhijjah ini, berbanding pada hari-hari yang lain. Dari segi bulan, bulan yang paling mulia ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan dimuliakan di atas segala bulan yang lain. Adapun 10 malam yang paling istimewa ialah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi 10 malam yang terakhir bulan Ramadan ialah 10 malam yang istimewa. 10 hari yang istimewa ialah 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Kenapa 10 malam yang terakhir bulan Ramadan itu mulia? Kerana di sana ada malam Lailatul Qadar. Jadi apa yang kita buat? Kita bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Begitulah tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setiap jenis Allah akan pilih yang paling baik dan yang paling bersih. Dan Allah mengkhususkan sesuatu dan Allah meredai sesuatu berbanding kepada yang lain. Maka kewajipan hamba ialah memilih yang baik. Kewajipan kita ialah memilih yang terbaik yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi perbuatan, baik dari segi akhlak, maupun baik dari segi perkataan. Kalau kita nak mencari yang paling baik dari segi perbuatan, dari segi amalan, maka kita kena pastikan perbuatan dan amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan naluri yang sehat, syariat Nabi, dan dipandang baik oleh akal yang sehat. Itu syarat dia. Amalan yang baik itu dapat kita kenali dengan sesuai dengan naluri yang sehat, akal yang sehat, dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok suatu amalan itu baik, bagus, mendatangkan keuntungan,
kan? Tapi akal mengatakan macam bagus, belum tentu bagus, tapi bercanggah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu dianggap amalan yang tidak baik. Pasal tu kita kena pastikan setiap gerak kerja kita, tuan-tuan, mesti sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini akhlak yang ditunjukkan oleh Islam. Tidak pendendam, tidak menjadi pendendam, tidak pengecut, kena jujur, tidak menjadi seorang yang dengki, hasad dan sebagainya. Begitulah. Maka wajiblah bagi manusia mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa, dan membenarkan serta mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita nak beramal dengan amal yang baik. Tadi kita kata amal yang baik ini mesti sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajipan bagi kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak tahu apa yang Nabi bawa, macam mana kita nak beramal? Maka wajib bagi kita mengetahui, mengambil tahu tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Untuk apa kita ketahui? Untuk kita membenarkannya dan untuk kita mentaatinya. Kerana tidak ada kejayaan melainkan atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada panduan melainkan panduan daripada Allah dan juga panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memilih manusia-manusia, kaum-kaum, bangsa-bangsa daripada pelbagai jenis bangsa. Daripada pelbagai kabilah-kabilah yang ada ini, Allah muliakan kabilah daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan. Kemuliaan itu diberi kerana keistimewaan yang Allah letakkan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan, ibu bapa Nabi, kaum Nabi, kabilah Nabi menjadi kabilah yang istimewa. Begitu juga kita kata zuriat Nabi menjadi manusia yang istimewa. Semua itu istimewa itu kerana berpaut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bersandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita fikir, apakah kita tidak akan menjadi istimewa kalau kita berpaut kepada syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah tentu kita akan menjadi umat yang istimewa, seorang muslim yang hebat sekiranya kita berpaut kepada syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita seperti ayat yang kita baca sebelum ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa sahaja yang diberikan oleh rasul kepadamu maka terimalah ia, dan wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa sahaja yang dilarang oleh rasul hendaklah kamu tinggalkan. Itulah antara tuan-tuan bukti cinta kita kepada Rasulullah dan besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di dalam kehidupan kita. Besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, begitulah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini besar di dalam kehidupan kita, yang mewajibkan kepada kita untuk mentaati dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. InsyaAllah kita akan sambung lagi kuliah ini pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.